Baik, kita mulakan surah Az-Zumar mulai daripada ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zumar ayat 37 mula dari wa may yahdi. Baik. Boleh catatnya? Catat makna mula daripada wa may yahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yahdi, wa man dan barang siapa. Yahdi ia pimpin. Allahu oleh Allah. Fama lahu maka tiada lahu baginya min daripada mudillin yang menyesatkan. Alaisa adakah tidak Allahu Allah bi azizin yang mempunyai bi azizin yang maha gagah. Zintikom yang mempunyai tuntutan bela. Simak semula ya. Wa may yahdillahu fama lahu min mudillin. Dan barang siapa ia pimpin oleh Allah, maka tiada baginya daripada yang menyesatkan. Kalau Allah nak pimpin seseorang, tak ada siapa boleh halang untuk menyesatkannya. Contohnya, Umar Al-Khattab. Macam mana penentangan Umar Al-Khattab, kerasnya sikap Umar terhadap Islam, marahnya Umar terhadap Muhammad. Tapi Allah nak pimpin, tak ada siapa nak boleh halang lagi, menjadikan Islam tu lebih digeruni, takuti oleh musuh-musuh Islam dengan adanya Umar Al-Khattab. Alaysa Allahu bi'azizin zindikum? Adakah tidak Allah yang maha gagah, yang mempunyai tuntutan bela? Ya, Allah bersifat aziz, maha gagah, dapat dalam memenangkan segala urusannya dan mempunyai tuntutan bela terhadap musuh-musuhnya. Itulah sifat Allah Ta'ala. Sebab itu dalam segi hidayah ini, kita tidak boleh nak memberi hidayah. Sampai Nabi sendiri pun sayang kepada pak saudaranya Abu Talib. Nabi tak dapat nak memberi hidayah kepada pak saudaranya. Terhijab seruan Nabi kepada pak saudaranya Abu Talib. Tapi Abu Talib bukan musuh terhadap Nabi. Tapi dia tidak boleh menerima ajaran yang dibawa oleh anak saudaranya, iaitu Nabi SAW. Jadi macam itulah. Kalau Allah nak pimpin seorang, tak ada siapa boleh halang. Tapi kalau Allah nak sesatkan seseorang, tak ada siapa pun boleh nak pimpin. Jadi tugas kita maklum-maklum saja. Tak ada paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama.
Itu tugas kita, kita maklum. Ya, bukan kita paksa. Sebab kalau Allah nak pimpin, sekejap je. Ya. Macam contoh, saya beri satu contoh. Ya, seorang ini yang bukan Islam, tapi suka bergaul dengan orang Islam, ya, daripada muda, ya, peringkat kanak-kanak sampailah dewasa. Tak tahu dia suka bergaul dengan orang Islam, tapi dia tak masuk Islam. Dia suka bergaul dengan orang Islam, ya. Entah bagaimana, ya. Seorang ustaz ni, ya, tengok suka dengan dia ni, ya. Walaupun dia tidak, ya, masuk Islam, tapi elok pergaulan dia dengan, ya, budak-budak yang Islam ni, ya, kawan-kawan sebaya dia. Jadi si ustaz ni cakap apa? Ya, Chong, kalau kau nak masuk Islam, saya bagi nama ni, ya, dibagi nama, ya, kau simpan nama ni. Kalau kau nak masuk Islam, ni saya bagi nama, ya. Hanya, ya, percakapan itu telah memberi kesan kepada dia. Akhirnya dia masuk Islam. Dia bagi letak nama yang ustaz tu bagi, nama dia Firdaus, ya. Ustaz tu bagi nama Firdaus, ya. Jadi dia dah masuk Islam, ya. Jadi masuk Islam dengan nama Firdaus, ya. Jadi, itu terkadang Allah nak bagi hidayah, ini senang-senang, ya. Tak ada siapa nak halang pun. Dah nekat dia nak masuk Islam, ya. Akhirnya dia jadi orang Islam, orang Islam yang baik, ya. Walaupun ilmu tak seberapa, tapi, ya, akhlak baik, ya. Ini, ya, maknanya, ya, kita tidak boleh paksa. Terkadang kita tak tahu, kadang dengan azan, dia dengar azan terpesona dengan azan tu, dia masuk Islam. Terkadang dia tengok akhlak orang-orang Islam dia lebih baik daripada akhlak kaumnya, dia pun masuk Islam. Allah nak bagi hidayah, senang saja, ya. Jangan paksa. Zindikom yang mempunyai tuntutan bela kepada musuh-musuhnya yang berkeras untuk menolak seruan Rasulnya. Baik, sama lagi, ayat yang ke-38. Walain, dan demi jika Sa'al tahu, telah engkau tanya akan mereka. Telah engkau tanya akan mereka. Man, siapakah? Khalaqa, telah menciptakan ia. As-samawati, akan langit-langit. Wal ardo, dan bumi. La yaqulunna, nescaya mereka mesti berkata. Kita nak memahami fi'il mudhari' muakkad. Ni fi'il mudhari' muakkad namanya. Kenapa disebut muakkad? Ada nun sabdu tu. Yaqulunna, ada nun sabdu. Kita nak mengetahui beza makna mereka dengan makna ia. Ini kadang ramai tak tahu. Di sini makna mereka ada ya, ada nun, ya. Kalau makna ia pun ada ya, ada nun. Sebab nun tu penambahan sebagai muakkad, menguatkan. Dengan makna terjemahan mesti. Mesti. Tu nun sabdu. Jadi kita nak kenal makna mereka dengan makna ia, ya. Kalau mengikut baris nampak, tapi kalau tak ada baris, ya, kita kena faham tentang cerita. Baik, sekarang ni saya kenalkan kalau makna mereka, bezanya, ya, akhir tu lunna, bunyi lunna, ya. Lunna ni nak menunjukkan lam waw nun. Macam tu. Kan kalau jamak ada ya, ada waw nun.
Ya, jadi nak tahu dia ada mereka, tu bunyi domah. Lunna, asalnya lam waw macam tu. Lu. Jadi disabdukan jadi lunna macam tu. Okey, ini mana mereka. Kalau mana ia, dia punya tulisannya pun sama. Hanya beza baris. Kalau ia bunyinya lanna. Buat nota sikit ya. Kalau mana ia sungguh ia mesti berkata. Kalau mana ia, kalau mana ia bunyinya lanna, yaku lanna. Nak tahu ia dengan mereka, dia tengok baris. Kalau baris lunna mereka, kalau baris lanna ia. Buat nota sikit ya. Ini namanya mudhari' muakkad. Nescaya ia mesti berkata, Allahu Allah. Qul, katakanlah oleh engkau, afara'aitum, apakah pikiran kamu? Maka apakah pikiran kamu? Ada maka tu sebab fa tu ya. Maka apakah pikiran kamu? Apa yang tad'una kamu seru. Min daripada dunillah, selain Allah. In jika aradani telah berkendak ia kepadaku. Aradani telah berkendak ia kepadaku. Kepadaku tu ni ya. Ni tu kepadaku. Arada tu mana telah berkendak ia. Untuk menambahkan kepada makna aku, domir kena letak nun ya. Ni ya. Jadi ni tu menunjukkan kepadaku atau akan daku. Dia tak boleh arodi, tu tak boleh. Kalau isim boleh, isim. Kalau isim dia terus letak ya. Contohnya saya kata ardu bumi. Kalau bumiku ardi dot ya. Bumiku, kitabi, kitabku. Macam terus letak ya. Tapi kalau PL kita kena letak nun wikoyah. Nun tu nama nun wikoyah. Untuk memelihara ya tu. Jadi aro dan telah berkendak ia kepadaku Allahu oleh Allah bidurin dengan memberi bahaya. Hal adakah hunna mereka kasifat yang boleh menghilangkan durrihi bahayanya, atau aradani telah berkendak ia kepadaku, birahmatin dengan memberi rahmat. Hal adakah hunna mereka mumsikatu yang dapat menahan rahmatihi rahmatnya. Qul, katakanlah oleh engkau,
Hasbiya, cukuplah buatku. Cukuplah buatku. Allahu Allah. Alaihi atasku, alaihi atasnya. Ya tawakal, ia bertawakal. Al-mutawakkilun, oleh orang-orang yang bertawakal. Baik, saya masuk mula. Walain sa'altahum, dan demi jika telah engkau tanya akan mereka. Mereka siapa ni? Mereka orang-orang kafir. Ya, kalau kita tanya mereka. Ya, kalau Nabi tanya mereka. Man khalaqas samawati wal ard. Siapakah telah menciptakan ia akan langit-langit dan bumi? Ya, kalau kita tanya kepada orang yang bukan Islam, kita tanya satu soalan seperti dalam Quran ini. Siapa jadikan langit dan bumi? Ya. La yaqulunna Allah. Nescaya mereka mesti berkata Allah. Tak kiralah bahasa apa yang disebut. Ya, kalau Arab, sahih dia sebutannya ialah Allah. Orang Arab musyrikin pun ya menyebutnya juga Allah. Maknanya Allah ini lafaz agung yang mereka sendiri pun dah biasa menyebut Allah. Ya. Jadi adakah orang bukan Islam tak boleh menyebut Allah? Ya, sebab Allah tu Tuhan. Ya, Tuhan ya untuk seluruh alam. Allah ni. Jadi mereka akan jawab. Kalau kita tanya siapa jadikan langit dan bumi, jawapannya tidak lain melainkan mereka jawab dengan perkataan yang biasa digunakan oleh mereka. Kalau orang Arab sebut Allah. Kalau tempat kita ni orang bukan Islam disebut Tuan Allah. Ya, Tuan Allah. Jadi Tuan Allah tu maknanya Allah. Atau kita terjemahkan ya Allah Ta'ala pun boleh. Ya. Disebut Tuan Allah. Ya, ada yang menyebut hanya ya siapa jadikan langit dan bumi? Tuhan. Disebut Tuhan. Jadi biasa bahasa yang mereka sebutkan disebut Tuhan. Ya. Kalau di Indonesia ni macam-macam. Ya, pangeran. Ya, siapa jadikan langit dan bumi? Pangeran. Siapa jadikan langit dan bumi? Gusti Allah. Ya, di Indonesia ni macam-macam. Itu balik kepada Allah. Hanya sebutan daerah macam tu. Dia menyebut Allah tu Gusti Allah. Dia menyebut Allah tu pangeran. Ya. Itu semuanya bahasa-bahasa daerah yang mereka sebut. Tapi hakikatnya semua menyebut dibalikkan yang menciptakan ialah Allah. Qul, katakanlah oleh engkau, afaraitum, maka apakah fikiran kamu, ma tad'una min dunillah, apa yang kamu seru daripada selain Allah. Kamu tidak fikirkan, cuba kamu fikirkan yang kamu seru selain Allah Ta'ala, mana berhala-berhala yang kamu seru. In aradaniallahu bidurrin, jika telah berkendak ia kepadaku oleh Allah dengan memberi bahaya. Kalau Allah nak turunkan bala, Allah nak turunkan bala ya daripada langit berupa taufan, ya, berupa gempa, ya, atau apa saja yang dianggap sebagai dur. Hal hunna kasifatu durrihi, ya, adakah mereka yang akan dapat menghilangkan bahayanya? Maknanya, boleh tak berhala-berhala itu yang kamu sembah itu
menghilangkan bahaya itu ketika Allah turunkan bahaya kepadaku. Satu. Yang kedua, au aradani birahmatin, atau telah berkendak ia kepadaku dengan memberi rahmat. Contohnya Allah memberikan rahmat kepadaku dengan diturunkan hujan. Hal hunna mumsikatun rahmati, adakah mereka, iaitu berhala-berhala itu, yang dapat menahan rahmatnya? Mana berhala-berhala itu boleh tak turun tahan hujan itu daripada turun? Jawapannya sudah tentu, tak ada. Habis kenapa dia disembah berhala? Kalau dah tahu berhala itu tidak dapat memberi mudarat dan tidak dapat menahan mudarat dan tidak dapat memberi rahmat, kenapa disembah? Mereka ada alasan lagi. Kami sembah ni kerana nak mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi berhala ni sebagai perantaraan. Bila kita fokus kepada berhala tu, kita nampak Tuhan. Macam tu seolah-olahnya, sebagai perantaraan. Inilah alasan mereka atau jawapan mereka. Kalau macam tu, mereka sudah sekutukan Allah, sudah duakan Allah dengan sesuatu. Qul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, hasbi Allah, cukuplah kepadaku atau cukuplah buatku Allah. Janganlah nak sembah lain-lain, cukuplah Allah. Alaihi yatawakkalul mu'minin, ke atasnya ia bertawakal oleh orang-orang yang bertawakal. Mana orang-orang yang bertawakal, semua bertawakal atau berserah kepada Allah. Kita ni semua hidup sebenarnya bergantung. Bergantung serah kepada Allah Ta'ala. Kalau nak terjadi apa-apa dekat dunia ni, siapa yang boleh tahan? Kerajaan mana, kuasa mana, kehebatan sains mana yang boleh menahan kekuasaan Allah Ta'ala? Seandainya Allah nak membalikkan bumi ini, atau nak menghancurkan bumi ini, tak ada siapa kuasa yang boleh menahannya. Sebab itu, hidup kita sebenarnya benar-benar berserah kepada Allah Ta'ala. Baik, sambung ayat 39. Qul, katakanlah oleh engkau, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu, beramallah olehmu, ala, atas, makanatikum, keadaan kamu. Ini sesungguhnya aku, amilun, yang beramal. Fasawfa, maka bakal akan, ta'lamun, kamu ketahui. Ayat yang ke-40. Man, barang siapa ya'tihi, ia datang kepadanya, azabun, oleh azab, yukhzihi, ia hinakan akannya, wa yahilu, dan ia menimpa, alaihi, atasnya, azabun mukim, azab yang tetap. Mukim ni kan dah biasa kita sebut, kita bermukim. Bermukim mana kita duduk tetap.
Jadi mukim ni sebenarnya bahasa Arab yang kita gunakan ya. Itu tak tahu pengaruh Arab banyak betul pada bahasa kita. Ya, artinya orang-orang dulu ya banyak pergaulan dengan saudagar-saudagar Arab. Sehingga banyak bahasa-bahasa kita ni ia dipengaruhi oleh bahasa Arab. Tapi ada baiknya jugalah ya, daripada bahasa lain ya. Banyak ambilan bahasa kita daripada bahasa Arab. Okey, kita semak semula. Qul, katakanlah oleh engkau ya qaumi malu. Katakanlah oleh engkau ya Muhammad kepada kaummu, wahai kaumku, malu beramallah olehmu ala makanatikum, atas keadaan kamu. Inni amilun, sesungguhnya aku yang beramal. Maknanya Nabi mengajak mereka untuk mentauhidkan, menyembah Allah. Mereka berkeras, mereka pertahankan juga kepercayaan kepada berhala-berhala mereka. Ya, jadi akhirnya ayat ni macam kita baca lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Jadi ayat ni seolah macam tu juga maksudnya. Ya, kalau macam tu kamu beramallah mengikut keadaan kamu, kepercayaan kamu, keyakinan kamu. Sesungguhnya aku juga beramal. Tapi aku beramal tidak seperti amal kamu. Amal kamu telah mempersekutukan Allah dan membawa kemurkaan kepada Allah. Sedangkan aku beramal mengikut apa yang diperintahkan Allah dan mengesakan Allah. Fasawfa ta'lamun, maka bakal akan kamu ketahui. Man ya'tihi. Man ni elok terjemah tadi man barang siapa, sebab tidak ada jawab di hujung ya. Jadi kita ubah man tu dengan makna orang yang. Orang yang. Jadi bahasanya begini. Maka bakal kamu ketahui orang yang ya'tihi, ia datang kepadanya azabun, oleh azab yuzihi, ia menghinakan akannya. Wa yahilu, dan ia menimpa alai atasnya, azabu mukim, azab yang tetap. Maksudnya nanti kamu tahulah ya, orang yang atau siapa yang akan menimpa azab yang menghinakan ya, dan mengenai azab yang tetap di akhirat nanti. Ya, kamu beramallah ikut cara kamu. Aku beramal ikut cara aku. Nanti tahulah ya, azab itu menimpa siapa. Kamu akan tahu. Jadi itulah penerangan ya Rasul kepada kaumnya. Ya, yang mana kaumnya berdegil, berkeras, tetap ya mempertahankan kepercayaan nenek moyang mereka. Walaupun ia telah menyalahi menyalahi kehendak syariat Allah Ta'ala. Sebab orang musyrikin ini sebenarnya mewarisi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tapi mereka sudah menyeleweng daripada itu. Bukankah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pengasas Baitullah itu ya? Pengasas Baitullah. Jadi orang Arab di situ adalah umat atau masyarakat yang mewarisi agama Nabi Ibrahim dan Ismail. Sekejap ya. Kita semak dulu ya tata bahasa yang kita dah mulai itu. Pelajaran sorof kita bukan buat semakan dan buat pembetulan ni. Sekejap ya.
Boleh sebutkan ya kita punya pelatihan hari itu. Buka mic ya, mic buka. Okey, satu kazaba. Ya. Ka ka, ka satu kazaba, dua sodako lagi, tiga muhsinin. Okey, jadi artinya kita sekarang ni nak buat dia rubai, jadi 4 huruf. Kalau kazaba jadi apa? Akzaba. Ya. Akzaba. Okey, akzaba. Kalau sodako? Asdako. Kalau muhsinin? Ahsana. Okey. Ini ya wazan rubai bentuk sama ya semua. Dia tak macam yang sulasi yang 3 huruf, tapi rubai dia dah sama dah. Dia punya contoh wazan dia walaupun dia bunyi lain-lain pada sulasi, ya, tapi bila dah rubai dia dah seragam. Baik, sekarang ni akzaba, ya, wazan yang pertama. Kalau wazan yang kedua bunyinya apa? Ada sabdu. Kazaba ada sabdu. Wazan yang ketiga? Ya, kazaba. Kaf alif zal ba. Kazaba. Okey. Sekarang kita habiskan ya wazan yang satu, yang pertama akzaba. Mudhari'nya apa? Akzaba yukzibu. Ya, masdarnya ikzaban. Ikzaban. Amar akzib, nahi la tukzib. Isim fa'il mukzibun. Isim maf'ul mukzabun. Ya. Ada tak? Ada tak penambahan lain tak? Madi majhul dengan mudhari majhul, penambahan dia. Macam mana buat madi majhul? Akzaba. Ukziba. Ukziba, baris depan dengan bawah. Kalau mudhari yukzabu. Ya. Yukzabu. Jadi semuanya jumlahnya dah ada 9. Ya. Yang kita dah buat selalunya ialah ya 7. Kemudian tambah 2 lagi ya, jadi 9. Okey, sekarang ni kita wazan yang kedua pula. Wazan yang kedua ada sabdu tengah, kazzaba. Mudhari'nya apa? Kazzaba mudhari'nya yukazzibu. Kazzaba yukazzibu. Masdarnya takziban. Takziban. Isim fa'il fi'il amar kazib. Kazib. Nahi la tukazib. Isim fa'il mukazzibun. Isim maf'ul mukazzabun. Mukazzibun, mukazzabun. Madi majhul kuzziba. Ya. Mana yang tak betul buat pembetulannya. Kuzziba. Mudhari majhul yukazzabu. Ya. Mudhari majhul yukazzabu.
Okey, lulus. Yang ketiga, wazan 3. Kazaba, mudhari'nya. Yukazibu, masdar. Kizaban. Amar. Kazib, nahi. La tukazib, isim fa'il. Mukazibun, isim maf'ul. Mukazabun. Madi majhul. Madi majhul. Okey, saya nak tanya, madi majhul kaedah dia apa? Pertama baris apa? Baris depan, tapi tadi bunyi kenapa? Kazibah. Kuzibah. Macam mana? Nah, baris depan. Kenapa baris atas? Kuzibah. Ejaannya macam mana? Ini ke ejaan pula. Ejaannya macam mana? Kaf waw. Alif tu jadi waw ya. Kaf waw zal ba. Jadi kuziba. Kaf waw zal ba. Kuziba. Jadi bila baris dhammah dia sesuai dengan waw, tak boleh alif tak sesuai. Jadi sesuai dengan waw, kaf waw, kuziba. Madi ma'rufnya kazaba. Madi majhulnya kuziba ya. Okey, mudhari' majhul. Yukazabu, kada alif ya, yukazabu. Yukazabu. Ya, dia tak ada penukaran waw sebab dia bunyi atas. Yuka bunyi atas, jadi tak ada penukaran jadi waw ya. Yukazabu. Okey, lulus ya. Yang kedua, asdaqo. Asdaqo mudhari'nya apa? Yusdiku. Masdarnya isdaqon. Amar asdik. Nahi la tusdik. Isim fa'il. Musdikun, isim maf'ul. Musdakun. Madi majhul usdiko. Mudhari' majhul yusdaku. Okey, lulus. Wazan 2. Ada sabdu. Saddaqa, mudhari'nya yusaddiku. Masdarnya tasdiqon. Amar saddiq. Nahi isim fa'il. Musaddiqun, isim maf'ul. Musaddaqun. Madi majhul suddiko. Mudhari' majhul yusaddaku. Okey, lulus. Ya, wazan 3 apa? Panjang, sodako. Mudhari'nya yusadiku. Masdarnya sidakon. Sod bawah sidakon. Amar sodik. Nahi la tusodik, isim fa'il. Musodikun, isim maf'ul. Musodakun.
Musodikun, musodakun. Okey. Wazan contoh untuk yang akhir iaitu ahsana. Mau ya? Madi majhul belum ya? Okey, sorry. Madi majhul. Sudika, okey. Mudhari'nya yusodaku. Yusodaku. Okey. Sekarang ni baru ahsana. Ahsana mudhari'nya yuhsinu. Ahsana yuhsinu. Masdarnya ihsanan. Amar ahsin. Bukan ahsan, ahsin. Nahi la tuhsin. Isim fa'il. Muhsinun isim maf'ul. Muhsanun madi majhul. Uhsina mudhari' majhul. Yuhsanu. Ya. Yuhsan. Okey. Kita tengok wazan 2 pula. Tadi ahsana wazan 1, wazan 2 ada sabdu hassana. Mudhari'nya yuhassinu. Masdarnya tahsinan. Dia ada ta tu, tahsinan. Amar ya hassin. Nahi la tuhassin. Isim fa'il. Muhassinun isim maf'ul. Muhassanun madi majhul. Usina mudhari' majhul. Yuhassanu. 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 Wazan 3 hasana mudhari'nya yuhasinu. Masdarnya hisanan. Hisanan. Amar hasin. Nahi la tuhasin isim fa'il. Muhasinun isim maf'ul. Muhasanun madi majhul. Husina hawa ya. Hawa. Husina mudhari' majhul. Yuhasanu. Khalas. Baik ya, dalam segi makna ya, ingat ya, fi'il mudhari' 4 huruf artinya maknanya jangan diterjemah makna lazim. Makna lazim contohnya kita makna dusta. Ya, telah dusta ia. Jadi itu lazim. Kalau dah lebih daripada 3 huruf, kita kena terjemahkan melampau. Melampau disebut muta'addi. Jadi macam mana nak menterjemah muta'addi? Kita tambah dengan perkataan-perkataan awal dan akhir. Contohnya, kalau dusta, tambah me dengan kan. Telah mendustakan ia. Macam tu. Kalau makna benar, telah membenarkan ia. Jadi, bila 4 huruf, maknanya sudah jadi makna melampau. Jangan diterjemah makna lazim. Kalau diterjemah makna lazim, salah. Jadi kita kena terjemah makna melampau. Lazim macam benar. Dusta, itu lazim.
Ya, kalau mutaaddi melampau, kita kena tambah me dengan kan. Ya. Okey, kita contoh nombor 1 tadi, makna ia mendustakan. Nombor 1 dengan nombor 2 makna sama ya. Wazan 1, wazan 2 sama makna, mendustakan. Yang lain wazan 3. Yang maknanya lain wazan 3. Wazan 3 kalau ada baris tengah macam ni, contohnya ka, zabah, kaf, alif, zal, ba, ka, zabah. Kalau wazan-wazan yang ada alif tengah, makna dia mesti terjemah makna berganda. Jadi kalau dusta, telah dusta mendustakan ia. Atau terjemah telah sama-sama berdusta. Dia tidak seorang. Ingat ya, kalau bab yang nombor 3 ni, wazan 3, makna dia tidak menunjukkan makna dia seorang. Contohnya, telah sama-sama berdusta ia. Ataupun, kalau makna dusta mendustakan pun boleh. Telah dusta mendustakan ia. Kalau main, ia telah bermain-main ia. Contohnya. Ya. Jadi makna tu makna tak boleh seorang. Makna tu mesti ada perlawanan. Hanya bab 3 saja, bab nombor 3. Tapi bab nombor 1, nombor 2 makna sama. Okey. Cuba letak satu makna sampai habis nombor 1. Makna saja ya, bukan Arabnya, ikut mutaaddi. Ikut cara mutaaddi melampau dan juga ikut wazan fi'ilnya lah atau isimnya. Contoh sekarang, nombor 1, madi telah mendustakan ia. Kalau mudhari apa? Tak lengkap. Ia mendustakan. Kalau madi ada telah mendustakan ia. Kalau mudhari ia mendustakan. Kalau amar, masdar, kedustaan. Ya, ini apa ya? Masdar tak bukan makna suruh. Masdar terbitan. Kedustaan. Kalau amar? Tak ada ia. Kalau amar engkau. Tak. Dustakanlah oleh engkau. Kan ingat tak? Ya, amar dia adalah oleh engkau. Kaedah tu macam yang kita belajar sulasi lah. Sama. Ya. Ya, dustakanlah oleh engkau. Tu melampau tu. Kalau jad nahi, jangan engkau dustakan. Tu melampau tu. Jangan engkau dustakan. Kalau isim fa'il, yang mendustakan. Kalau isim fa'il ada yang. Kalau isim maf'ul ada apa? Yang didustakan. Ya. Kalau madi majhul ada di. Madi majhul ada di. Madi ada telah didustakan ia. Telah didustakan ia. Telah didustakan ia. Kalau mudhari' majhul, ia tambah ia didustakan. Tak, kaedah tu sama dengan sulasi dalam memberi makna. Kalau kita buat Arabnya, ya, dalam meletakkan makna pun tak kena, amar dengan nahi tak tahu macam mana letak makna pun tak betul, ya.
Jadi sebab itu kaedahnya sama. Kalau amar adalah oleh engkau, tambahan dia. Kalau nahi, jangan engkau. Kalau isim fa'il, yang. Kalau isim maf'ul, yang di. Kalau madi majhul, dia telah di. Telah di. Tak ada yang. Telah di. Telah di. Kalau mudhari' majhul, ia di. Ia di. Ya. Okey, sekarang ni buat latihan terakhir untuk bab rubai sampai madi majhul juga. Ya, tengok ayat yang ke-38 tadi. Ayat 38. Kita mencari perkataan, ya, jadikan rubai, ya. Contohnya kita jumpa perkataan kasifa. Kasifa. Kasifatu. Kaf sin fa. Ujung ada alif ta. Alif ta tu menunjukkan jamak. Tu untuk isim ni lah. Kalau kita nak jadikan empat huruf, apa bunyinya? Akshafa. Saya dah kata kalau empat huruf dia seragam semua baris atas. Akshafa. Ya. Okey, akshafa. Yang kedua, ya, perkataan mumsikatu. Mumsikatu. Apa huruf tiganya? Mim, sin, kaf. Kalau nak jadikan empat huruf, amsaka. Amsaka. Ya. Amsaka. Okey. Yang ketiga, ya, perkataan ya maluna tu. Tak maluna. Ayat 39. 39. Tak lamuna. Oh ya. Okey. Ya. Kita ambil perkataan azabun. 40, ayat 40. Azabun. Apa menjadikan empat huruf? A'zaba. Alif, ain, zaiba. A'zaba. A'zaba. Okey, jadi saya ulang balik. Yang pertama akshafa. Alif, kaf, shin, fa, ya, akshafa. Yang kedua amsaka. Amsaka. Yang ketiga a'zaba. A'zaba. Ya. A'zaba wazan 1. Kalau wazan 2 azaba. Wazan 3 azaba. Azaba. Jadi 3 ni buat latihan. Tiap satu ada 3 wazan dan ditambah dengan madi majhul dan mudhari' majhul. Ya, ini yang akhirlah untuk wazan 4, ya. Akan datang kita tak sebut lagi wazan 4 ni. Kita ada penambahan wazan 5 pula, ya. Ini wazan 4, latihan untuk wazan 4, ya. Baik, sekadar ini dulu kita punya kuliah untuk hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat manfaatkan bersama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin.